Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini isu yang paling panas ialah melibatkan yang namanya kejutan. Kejutan berkaitan dengan rasuah di negeri Sabah. Kini telah didedahkan beberapa orang lagi pemimpin di Sabah diselubungi oleh skandal rasuah membabitkan perlombongan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Itu yang coba kita nak huraikan atau nak kita ulas pada hari ini. Apa rahsia sebenarnya daripada apa yang berlaku ini? Adakah benar selama ini rasuah tidak pernah berlaku sehingga kerajaan sekarang baru ada didedahkan? Ramai juga yang menuduh, kata mereka, kerajaan-kerajaan sekarang ini tak boleh dipercayai. Tapi kita nak tengok, betulkah kerajaan ini saja yang ada rasuah, ataupun selama ini rasuah sudah menjadi barah di seluruh Malaysia, khususnya juga di Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa, jika anda sayang Sabah, sayang Malaysia, sila tinggalkan komen anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Saya juga ingin perkenalkan kepada anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini terapi imun yang menguatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak dapat sembuh daripada penyakit kita kerana imun badan kita yang bodoh. Jadi untuk kita sembuh dan kuat melawan penyakit, kita perlu mempunyai imun badan yang kuat. Dengan peningkatan daya imun badan sehingga 400%, kita kuat melawan penyakit. Transfer Factor ini adalah terapi imun yang menguatkan imun badan kita sehingga 400% dan kita bebas daripada sebarang masalah kesihatan kerana imun badan kita yang kuat. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh seluruh doktor di dunia dan juga ada sijil halal. Dapatkannya sekarang, jangan tangguh-tangguh. Baiklah saudara-saudara sekalian, ada netizen yang menggelar pendedahan tentang kononnya ada rasuah hebat di Sabah ini sebenarnya satu langkah politik semata-mata. Apa pula pendapat anda semua? Kenapa baru sekarang isu tentang terlibatnya pemimpin-pemimpin besar kononnya terlibat rasuah tiba-tiba timbul menghampiri PRN Sabah? Kenapa sebelum ini tidak timbul isu seperti ini? Kenapa sebelum ini tidak dikeluarkan isu yang seperti ini? Dan di dalam laporan terkini di Malaysia kini, dia kata skandal perlombongan Sabah diselubungi pemimpin star, juga pemimpin tertinggi PBS. Yang mengejutkan ialah melibatkan kurang 48 jam sebelum seorang pemberi maklumat didakwa barulah keluar isu ini. Ada juga yang menjangkakan bahawa, ada juga yang mendakwa bahawa pendedahan demi pendedahan yang berlaku sekarang ini kerana didalangi oleh ahli politik. Dan ada yang kata, netizen kata, sebenarnya kes rasuah di Sabah ini tidaklah terlalu sukar untuk dihidu oleh rakyat. Dan ada juga yang kata bahawa rasuah di Sabah ini kategorinya ialah tentang pendanaan politik. Pendanaan politik. Kenapa? Rakyat sering mencari YB. Ada masalah sakit, rosak kereta, rosak jalan raya, rosak jambatan, rosak terbang atap rumah. Semua tentang YB. Bila ada kerosakan, ada masalah, nak sakit, ada lagi yang paling teruk, bateri kereta yang rosak pun YB dipersalahkan. YB dicari untuk minta dana untuk membeli bateri kereta baru. Itu sebabnya YB perlu uang. Mereka perlu uang dan akhirnya apalagi mintalah dana politik, kata mereka. Jadi adakah pendedahan yang terbaru ini sebenarnya pendanaan politik semata-mata ataukah memang rasuah? Sebab itulah masalahnya. Perlu ada akta pendanaan politik supaya mana-mana yang menderma dari segi politik tidak menyalahgunakan untuk rasuah pula. Yang mengejutkan kita ialah antara yang didedahkan di dalam Malaysia kini ialah
Presiden Star Jeffrey Kittingan, dua timbalannya Aaron Alfred Angin serta Robert Tawik, pemangku Presiden PPS Dr. Joachim Gunsalam dan pendahulunya Dr. Maximus Ongkili serta timbalan Presiden parti itu Jahim Jahim. Saudara, yang lebih mengejutkan kita ialah apa yang terjadi dalam video ini. Rakaman ini dikatakan sebenarnya bukanlah berlaku dalam masa terkini, tetapi telah berlaku bertahun-tahun yang lepas. Ianya adalah rakaman atau tangkap layar yang dipaparkan di Malaysia kini. Ianya bertarikh 2024. Jadi saudara, kenapa baru sekarang keluar? Kenapa tidak lebih awal keluar? Dan kenapa dikeluarkan? Itulah yang menjadi persoalan kita. Kalaulah boleh diulang balik, adakah rakaman-rakaman terdahulu dulu pun boleh dijadikan bukti? Kalaulah ada rakaman macam itulah kan. Apa pendapat kamu semua? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kalau kamu sayang negara yang bebas rasuah, sila buat tanda pagar kami benci rasuah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah MCA akan keluar daripada Barisan Nasional dengan talak 3? Adakah dengan keluarnya MCA daripada Barisan Nasional akan memecahkan Barisan Nasional? Persoalan timbul sama ada MCA akan bercerai, talak 3 atau talak 1 dengan kerajaan di persekutuan kini menjadi panas dan menjadi hampir kenyataan. Ini kerana MCA sebahagian daripada barisan penyokong kerajaan namun seringkali mengkritik dasar-dasar kerajaan. Semalam mantan naib presidennya Datuk Tia Lian Ke menggesa partinya agar bercuti dan menjauhkan diri daripada kerajaan Madani. Sebenarnya kata netizen MCA bukanlah tidak suka sangat dengan dasar-dasar kerajaan, tapi mereka tak dapat searah selari dengan DAP. Ialah MCA dan DAP hampir wajahnya lebih banyak mewakili dan lebih banyak ahlinya datang daripada berbangsa Cina. Bagaimana MCA boleh bersaing dengan DAP sekiranya mereka terus bersama dengan kerajaan? Itulah yang sebenarnya yang ditakuti oleh MCA. Bagaimana mereka nak bertanding pilihan raya nanti kalau mereka tetap bersama dengan DAP? Kerusi yang ditawarkan silap sikit adalah kerusi yang tak selamat, takut kalah, macam itulah. Bukan kerana dasar kerajaan jahat, bukan kerana dasar kerajaan tak baik, tapi mungkin kerana mereka takut tiada peluang dalam pilihan raya akan datang. Itu sebabnya menurut netizen, MCA ni lebih baik bagus juga keluar daripada kerajaan Madani. Bikin susah saja kata mereka balik-balik mengkritik dasar kerajaan, tapi dalam satu gelanggang yang sama. Jadi lebih kurang tikam-tikam kawan lah macam tu kan. Apa pula pendapat anda semua? Kalau anda setuju MCA keluar daripada kerajaan, tolong tulis dalam ruangan pagar, kami suka kestabilan negara. Baiklah, sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, ramai orang yang kena sakit, ramai orang yang berpenyakit, ramai orang yang tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana kurangnya daya imun, lemahnya daya imun, dan imun badan menjadi bodoh. Imun badan yang menjadi bodoh menyerang diri kita sendiri, menyerang tubuh badan kita sendiri. Tapi dengan peningkatan daya imun badan melalui penggunaan Transfer Factor for Life, terapi imun ini, badan kita menjadi kuat dan dapat mempertahankan diri juga melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Transfer Factor ini halal, Transfer Factor ini lulus KKM, dan Transfer Factor ini diiktiraf dan diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkan produk ini sebelum anda terlambat. Ingat, masa tidak pernah menunggu anda. Penyakit itu kejam bila anda biarkannya. Transfer Factor ini pencegah penyakit dan juga merawat penyakit melalui peningkatan daya imun badan kita. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh, kerana anda tangguh, anda rugi. Baiklah saudara-saudara sekalian, MCA yang mahu keluar daripada kerajaan sebenarnya tidaklah membawakan banyak impak atau memberikan kesan teruk kepada kerajaan perpaduan Madani kerana mereka hanya beberapa kerusi saja dalam kerajaan.
Selain daripada itu, pemimpin yang ada dalam MCA juga mengkritik Presiden Datuk Seri Wee Ka Siong yang dilaporkan berkata keputusan berkenaan masa depan parti akan dibuat semasa mesyuarat agung tahunan. Apa yang kita perlukan ialah keputusan pantas dan tepat, bukan reaksi dan strategi melengahkan masa untuk peluang, kerana ini menunjukkan kelemahan kepimpinan, katanya. Mengapa susah sangat? Soalnya, MCA boleh bercuti dan menjauhkan diri daripada kerajaan yang semakin tidak mesra rakyat dan tidak popular, katanya. Sebenarnya, kata netizen, siapa yang tak popular? Kerajaan ini kah MCA? Kalau MCA kata kerajaan ini sudah tidak popular, kalau MCA kata kerajaan ini tak kuat lagi, apa kata MCA keluar daripada kerajaan ini, kata netizen, dan sertai Perikatan Nasional. Kita nak tengoklah apa yang jadi dengan MCA. Mereka boleh hidupkah atau mati terus, kata mereka. Silakan saja keluar daripada kerajaan ini kalau kamu rasa kerajaan ini dah tak popular. Carilah kerajaan yang popular, kata mereka. Mungkin Perikatan Nasional lebih popular. Kalau Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan pula, ramai yang akan menganggap Barisan Nasional juga sukar untuk bangkit. Sekarang ini pemulihan Barisan Nasional. Jadi, kalau MCA sekadar nak provokasi kerajaan ini supaya diberikan perhatian dan tidak dibiarkan, itu adalah langkah yang salah. Bagi kerajaan ini, atau bagi mungkin para pendapat penganalisis politik, tindakan MCA memprovokasi kerajaan ini tidak akan berhasil kerana mereka hanya mempunyai 1 kerusi atau 2 kerusi parlimen saja. Apalah yang mereka boleh buat. Dan kalau mereka kata kerajaan ini tak popular dan tak lagi diminati rakyat, apakah kerajaan yang diminati rakyat? Barisan Nasional atau Perikatan Nasional? Hampir sama saja ceritanya. Daripada mengkritik kerajaan Madani saban hari, kenapa tidak dua ahli parlimen MCA bercuti daripada kerajaan dan pada masa sama kekal dalam Barisan Nasional, kata T dalam satu kenyataan. MCA sekarang mempunyai 2 orang ahli parlimen, Datuk Seri Insinyur Wee Ka Siong mewakili Air Hitam, manakala Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng mewakili Tanjung Piai. Tak tahulah kalau dorang mereka keluar apa jadi dengan MCA. Anda tekalah sendiri. Baik, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalau anda suka dengan isu ini, sila berikan tanda pagar. Kami suka kestabilan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.